Ustaz teruskan ceramahnya pada minggu lalu. Allah bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nas ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Telah bercakap di kalangan sebahagian manusia yang bodoh, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjidil Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab beginilah wahai Muhammad, Qul lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Pengurusi dan aliyatan kuasa surau, imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Di atas nikmat malam yang baik ini kita dijemput dan kita dihadirkan di dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana di antara nikmat yang besar yang kita dapat dalam hidup kita ialah kita dapat duduk dalam majlis ilmu sebegini. Di antara maghrib dan juga isyak. Waktu mana orang lain sedang sibuk dengan urusan makan minum, orang lain sedang sibuk dengan urusan kehidupan seharian, namun Allah gerakkan juga kita dan Allah datangkan juga kita. Duduk seketika untuk kitanya membetulkan jalan hidup kita, supaya kita tidaklah bila kita menghadap depan Allah nanti kita datang timbul penyesalan pada kita. Para hadirin sekalian, lebih-lebih lagi lah kita kena rasa syukur pada Allah. Di atas nikmatnya Allah mustajabkan doa kita. Di mana pada tahun yang lepas kita berdoa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita sehinggalah kita dibenarkan memasuki bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini. Sekejap tadi imam baca sepotong doa. Dalam doa yang dibaca oleh imam tadi, Allahumma barik lana bi syahri Rejab wa Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Doa yang dibaca oleh imam sebentar tadi, doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana Rasulullah masuk saja dalam 3 bulan ini, bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Rasulullah baca doa ini dan Rasulullah ulang dan ulang. Tuan-tuan, kita jadi pelik. Kenapa Rasulullah baca doa sebegini? Padahal dalam bulan yang lain, Rasulullah masuk juga tapi tak ada doa khusus. Dalam bulan Zulhijjah, Rasulullah masuk juga doa dalam bulan Zulhijjah, tapi kita tak jumpa doa khusus. Dalam bulan Rabiul Awal, demikian juga bulan kelahiran Rasulullah. Patutnya bulan tersebut bulan kelahiran Rasulullah, baca doa khusus.
Tapi tak. Bila masuk saja dalam 3 bulan ini, Rasulullah ulang dan Rasulullah ulang. Rasulullah sebut, Allahumma barik li bi syahri Rajab, wa barik li bi syahri Sya'ban, wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rajab. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat masuki bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, maka matilah aku ni setelah mana aku masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang paling utama kita ni. Yang kita nampak ialah raya. Kita tak nampak yang bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bahkan ada di kalangan kita ni tak sedar pun dah masuk bulan Rejab. Dah nak berakhir pun bulan Rejab. Kerana apa dia? Kerana terlampau lekanya kita dan terlampau asyiknya kita dengan keadaan masa yang kita lalui ini. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita akan tanya, kenapa Rasulullah baca doa nak masuk dalam bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah tak baca doa untuk nak masuki bulan-bulan yang lain? Ulama-ulama jawab, kerana bulan Ramadan ini merupakan satu cara Allah nak tunjuk sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nak tonjolkan, Allah nak muliakan umat Muhammad ini, nak diberi rahmatnya pada umat Muhammad ini. Allah kurniakan kita bulan Ramadan. Kita tanya, macam mana Allah nak bagi rahmat kita dengan dikurniakan bulan Ramadan? Lalu alim ulama jawab balik, kerana memandangkan usia kita tidak sepanjang usia umat terdahulu. Usia umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang mereka hidup. Tuan-tuan baca dalam kitab Nabi Nuh AS, usianya sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS, usianya sampai 1000 tahun lebih. Nabi-nabi dahulu ratusan dan ribuan tahun. Cuba baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar yang dikarang oleh Syekh Abdullah Haddad. Disebut bahawa Nabi Ibrahim AS, dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak kena gaya. Nabi-nabi dahulu Allah jadikan panjang-panjang usia mereka hidup. Umat-umat dahulu semua panjang-panjang masa mereka hidup. Zaman umat Nabi Muhammad Allah pendekkan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni para hadirin sekalian. Lama ke kita hidup? Tak. Sekejap je 60 tahun hingga 70 tahun. Tuan-tuan ingat ke lama ke tuan-tuan? Tuan-tuan boleh hidup lagi. Sampai pada usia pencen kita, katakanlah kita dah sampai usia 50 tahun, 60 tahun. Tuan-tuan ingat ke lama lagi ke tuan-tuan akan boleh hidup di atas dunia ni? Sekejap dah masa kita. Masa kita untuk dipanggil, bila-bila masa saja dalam hidup kita untuk dipanggil menghadap depan Allah. Bila kita demikian, tentu amalan kita tak banyak. Sebagaimana banyaknya amalan umat-umat terdahulu. Amalan kita ni sikit je. Dalam sikit kita ni macam mana kita nak menandingi amalan umat terdahulu? Lalu Allah jadikan pada kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang tidak dikenali sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang tak glamour pun. Allah glamourkan Ramadan ini bila datang Nabi Muhammad. Kita baca dalam Al-Quran, Ramadan ini tak dikenali pun sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam Quran Allah cerita, inna iddatash shuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah cerita sewaktu mana Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah mula jadikan masa untuk kita lalui. Masa yang kita kena lalui sebanyak 12 bulan. 12 bulan untuk kita lalui menggenapkan setahun. Daripada 12 bulan itu katanya Allah, minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan apa bulan yang diharamkan oleh Allah? Yang glamour di kalangan umat sebelum datang Nabi Muhammad. Ada bulan, 4 bulan, bulan haram dipanggil demikian. Bulan hurum ni bulan apa dia? Bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad.
Bila datang Nabi Muhammad, Allah tonjolkan Ramadan. Kenapa tonjol Ramadan ini? Dengan tujuan untuk menandingi amalan umat terdahulu. Macam mana Allah nak menandingi amalan umat terdahulu dengan bulan Ramadan? Allah jadikan dalam bulan Ramadan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Satu malam yang kita namakan dengan malam Al-Qadr. Satu malam je kita dapat sama dengan amalan kita yang kita dapat. Kita berbuat amalan saleh pada malam tersebut sama dengan 80 tahun kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkan dalam hidup kita ni, kalau Allah bagi pada kita ni sepanjang kita hidup ni 10 kali je malam Al-Qadr. Maknanya usia kita dah 800 tahun dalam kita beribadah pada Allah. Buatnya Allah bagi peluang pada kita sepanjang kita hidup ni 20 kali je malam Al-Qadr. Yang kita betul-betul buat amalan saleh. Kita dah berbuat amalan saleh sebanyak lebih kurang 1600 tahun lebih dalam kita berbuat amal saleh pada diri kita. Satu malam ini kita baca Quran. Katakanlah kita baca Quran pada malam tersebut, malam Al-Qadr. Sama dengan banyak mana 80 tahun kita sedang baca Al-Quran Karim. Malam itu kita bersedekah. 80 tahun kita bersedekah. Malam Al-Qadr. Malam itu kita bangun tahajud. 80 tahun kita bangun tahajud. Buatnya malam tersebut kita buat kuih raya. 80 tahun buat kuih raya dia panggil. Malam tersebut. Malam Al-Qadr ini menjadi malam yang bernilai dalam hidup kita. Sebelum daripada nak masuk bulan Ramadan, Allah dia nak tunjuk sayang lagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kurniakan kita 2 bulan. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni Allah mula jadikan bulan kemuliaan dalam kehidupan kita. Nak suruh apa dia? Nak suruh kita bersiap sedia untuk masuki bulan Ramadan. Nak masuk bulan Ramadan, oleh kerana Ramadan ini bulan perlumbaan. Ramadan ini kita diajar supaya cari sampai kita kena rebut syurga Allah. Jangan kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan yang kita tak dapat nama kita tertulis di pintu syurga Allah. Kita mesti masuk bulan Ramadan, kita mesti target. Target kita apa dia? Aku, keluarga aku dan seluruh yang bersama dengan aku. Bila keluar bulan Ramadan, aku terkeluar daripada neraka Allah dan senarai nama telah tertulis di pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni target kita demikian. Oleh kerana besar nilai nak masuk syurga, nak keluar daripada neraka ni besar nilai dia, Allah jadikan 2 bulan bersiap. Bulan bersiap ni dengan tujuan apa dia? Supaya kamu tak terkejut bila masuk dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah puasa, tolong puasa dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kamu tak terkejut dengan puasa yang panjang yang kamu akan lalui dalam bulan Ramadan nanti. Waktu puasa sunat dalam bulan Rejab, puasa sunat dalam bulan Sya'ban ini menjadi amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang diumumkan dalam bulan Ramadan nanti. Orang yang tak pernah dengar kuliah, tolong dengar kuliah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, dia tak sibuk nak hantar surat layang pada Jaiz. Bila dalam bulan Ramadan nanti, kalau orang buat tazkirah, kalau orang buat kuliah dan seumpamanya, orang yang tak pernah pada diri dia, kita ni tak pernah apa dia, tak pernah dengar ceramah, tolong datang. Orang yang tak pernah dalam hidup dia datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, masjid dan surau tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan nampak pula muka dia ni. Saya rasa surau ni pun surau terkejut juga ni awal Ramadan. Awal Ramadan je penuh je orang. Tengah Ramadan tinggal 2-3 sah dah. Hujung Ramadan tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada ni. Yang lain ghaibul ghuyub semua dah. Kenapa? Kerana kita tak rasa. Sebenarnya penghujung Ramadan itulah yang mesti kita target. Yang mesti kita dapat. Sebagaimana kita belum berlagi. Keputusan akhir bila pusingan yang ketiga. Pusingan yang pertama bukan keputusan lagi. Pusingan yang kedua bukan keputusan lagi. Pusingan yang ketiga tu yang menentukan kamu berjaya ke tak berjaya. Allah, dia nak jadikan bulan Ramadan ini, Allah jadikan 2 bulan, bulan bersiap. Bersiap untuk apa dia tuan-tuan?
Dia bukan bersiap untuk masuk Ramadan. Ulama jawab lagi. Sebenarnya 2 bulan ini bukan bulan bersiap untuk masuk Ramadan saja, tidak. Tetapi 2 bulan ini bulan bersiap untuk apa dia? Bersiap untuk masuk ke dalam kuburan. Benda yang lebih besar yang kamu kena ingat. Bila nak masuk Ramadan, bukan masuk Ramadan, tetapi kamu kena ingat yang kamu ni bakal menjadi jenazah yang akan dikuburkan suatu hari nanti. Bila bakal dikuburkan dalam hidup kita, benda apa yang kita kena bersiap? Jangan kita nampak masuk Ramadan itu sekadar untuk kita je nak makan, untuk kita nak puasa begitu saja, tidak. Tetapi yang lebih utama, bila kamu masuk dalam kubur, benda apa yang kamu kena bawa untuk menghadap di hadapan Allah, supaya tak timbul satu penyakit yang baru dalam hidup. Bila kita dah menghadap depan Allah, satu penyakit yang akan timbul di kalangan kita. Penyakit apa dia? Penyakit menyesal. Waktu mana hidup tiba-tiba tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah. Sekarang kita tak rasa menyesal. Sekarang mana kita rasa menyesal? Sebab kita tak mati lagi. Cuba kita mati. Kebanyakan orang mati semua menyesal. Masuk dalam kubur tu, masuk dalam kubur, tak payah masuk lagi. Bila tengok malaikat maut berdiri depan muka dia pun dia rasa menyesal lah. Tengok malaikat maut berdiri depan muka tu, boleh keluar mulut dia tu, Allah rakam kata-kata orang yang dekat nak meninggal dunia. Allah sebut apa dia? Mulut orang yang nak meninggal dunia ni, dia sebut terus, laula akhartani ila ajalin qarib. Malaikat bagi tahu pada Allah, kejap, jangan bagi mati lagi boleh. Jangan bagi mati lagi. Kejap je malaikat bagi tahu, sekejap, kejap, jangan bagi mati. Ajalin qarib. Ajalin qarib ni seketika, jangan bagi mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa, saya nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin, saya nak jadi hamba Allah salihah. Malaikat jawab terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah. Bila sampai ajal pada kamu, Allah tak tangguh dah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan buat kalau sekiranya ditangguhkan lagi umur dalam hidup kamu. Kenapa menyesal? Kenapa menyesal? Menyesal ni satu penyakit yang akan datang dalam hidup kita. Semuanya kan di kalangan kita menyesal. Yang buat amal soleh pun menyesal, yang tak buat lagi menyesal. Dalam hidup mereka sebut menyesal kali yang pertama tak apa lagi. Tapi ada manusia ni, bila nak cabut nyawa tu, kalau kita baca dalam kitab cerita tentang manusia ni, betapa kita ni hanyut. Saya sebut awal-awal tadi, hanyutnya hidup kita ni. Ada di kalangan kita tu, bila dah nampak dah malaikat maut masuk dalam tu badan, dah nampak dah malaikat dah berdiri dah depan muka dia, malaikat dah istihar dah. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu melangkah, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebut keluar tersebut, dia dah perasan dah, mati dah aku. Patutnya demikian. Tapi oleh kerana hanyut, oleh kerana degil, oleh kerana tolol, dia panggil demikian. Tololnya manusia ni, masuk malaikat tu, masuk je malaikat dalam tawadan, syaitan pujuk. Tak mati ni syaitan sebut. Tak mati ni, kamu jangan taubat lagi, jangan taubat lagi. Kamu ada peluang lagi ni, kamu ada peluang. Tarik hujung kaki. Roh ni ditarik di hujung kaki. Bila tarik daripada hujung kaki itu, dah rasa dah ngilu semua ni. Syaitan pujuk, jangan taubat, jangan taubat. Roh kamu turun balik ni, roh kamu keluar balik ni. Kamu jangan bimbang, kamu tak mati lagi. Tarik lagi sampai ke lutut. Bila sampai ke lutut, degil orang panggil. Bahasa kita nak sebut tolol dalam hidup. Degil dan tololnya dalam hidup ni, syaitan pujuk dia. Allahu Akbar. Syaitan pujuk, malaikat sedang tarik roh. Malaikat sedang tarik roh sampai ke pinggang. Bila sampai ke pinggang ni, rasa sejuk di pusat masing-masing. Sejuk tu, tiba-tiba diturun balik. Roh ni turun balik. Roh turun balik ni. Turun, perlahan-perlahan turun. Sampai bawah kemaluan kita. Bila turun bawah sampai kemaluan kita, syaitan sebut, kan aku dah sebut, tak mati. Lambat mati lagi bro. Relax bro. Kamu tak mati lagi bro. Relax dulu, relax. Kamu tak mati lagi. Turun sampai bawah pada pusat, bawah pada kemaluan dia. Tiba-tiba mendadak naik. Zup naik. Zup sampai di halkum. Zup sampai di halkum tu, tergamam, matilah. Sekejap mati tu, keluar mulut ni sebut.
penyesalan kali kedua. Inni tubtul an. Sekarang saya taubatlah ya Allah disebut. Terkeluar ni Allah sebut dalam Al-Quran Karim, perangai manusia tu bila dia sampai di halqam tu, ada orang yang kedua ni, dia golongan kedua ni, dia sebut terus inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Saya tak nak buat dah. Yang tu tak nak buat dah. Saya taubat sekarang ya Allah. Allah jawab terus, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tak dianggap taubat dah kamu. Bila roh kamu sampai di halqam, baru kamu nak suruh kamu taubat. Roh ujung kaki kamu tak taubat. Roh kamu ni sedang menerawang dan todan kamu ni, dalam keadaan roh kamu semua ada ni, kamu tak taubat. Tiba-tiba sampai di halqam baru kamu nak taubat. Tak ada taubat dah pada diri kamu. Baru sampai demikian, zoom keluar. Roh kita ni keluar. Keluar tersebut sama ada jadi orang mukmin, sama ada na'udzubillah min dzalik jadi orang yang tidak mukmin. Bila keluar tu melayang naik menghadap depan Allah. Saya tak cadang nak detailkan yang ni, kerana saya nak sebut tentang kelebihan bulan ini sendiri. Tapi saya nak gambarkan tentang bagaimana dah melayang menghadap depan Allah. Bila menghadap depan Allah, Allah sebut tentukan dia dalam syurga Illiyin, katanya Allah. Sebab syurga Illiyin tu turun terus roh kita berada di hujung kepala kita. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Bila Allah Subhanahu wa taala sebut demikian, ataupun Allah sebut tentukan dia dalam neraka Sijjin. Bila sebut neraka Sijjin, turun terus roh ini. Roh ni turun terus berada di hujung kepala masing-masing. Nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita? Kita boleh tengok berapa orang yang menyiapkan mengurus jenazah kita. Kita boleh nampak anak isteri kita buat apa dia. Kita boleh rasa semua orang buka butang baju kita. Kita rasa semua orang usung jenazah kita. Kita boleh rasa saat mana orang kafan jenazah kita. Kita boleh bilang berapa orang yang datang nak solat jenazah kita. Kita boleh rasa semua. Bila dah rasa semua tersebut, kita diusung sampai ke kubur. Nampak di hujung kaki kita ni diri dua orang malaikat munkar dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Bila orang turun saja jenazah kita ni, hadap je muka ke kiblat. Turun, tutup saja liang lahat kita ni, dengar tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun. Malaikat ni, hujung kaki ni bergerak terus. Diri depan muka kita. Mula berdiri depan muka kita ni, sampai pagar lutut je. Di bumi tu jenazah kita sampai pagar lutut. Malaikat mula nak soal. Dia pun sebut terus, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku hidup balik ya Allah. Kebanyakan manusia sebut demikian. Qala rabbirji'un, ya Allah tolong hidup balik ya Allah. Kenapa nak hidup? La'alli a'malu salihan fima tarakt. Aku nak buat balik amalan salih yang aku tertinggal dahulu, malaikat. Aku nak buat balik amalan salih itu. Malaikat jawab terus, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut dia sebut yang kamu nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui saat barzakh sampai kamu dibangkitkan balik untuk menghadap di hadapan Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut yang ni, penyesalan kali yang 3 ni. Ulama-ulama tanya, kenapa sampai peringkat demikian? Kenapa nak hidup balik? Padahal orang mukmin ni kan, kalau dia dah masuk dalam kubur, Rasulullah sebut, bila masuk dalam kubur, malaikat tanya terus. Malaikat tanya, ma rabbuka, wa ma nabiyuka, wa ma dinuka. Dia jawab. Selesai jawab, malaikat heret jenazah dia ni. Kubur tu lapang dia kubur. Kubur ni semakin meluas. Sampai 70 hasta, disebut demikian. Berubah menjadi warna hijau yang cantik kubur dia. Tumbuh rumput-rumput yang penuh dengan wangian. Datang jebang wangi sebut. Lalu malaikat cuik dia. Allah tanya kamu, nak hidup balik? Nak hidup balik tak? Dia jawab terus, tak nak malaikat. Tak nak hidup. Semua orang mukmin tak nak hidup. Tapi kenapa dalam ayat ni disebut mereka nak hidup? Kenapa tak nak hidup? Katanya orang mukmin, sakit kematian itu terbawa sampai ke dalam kuburan. Terbawa sampai dalam kubur. Tak nak, sakit. Tak pernah rasa sakit sesakit ini. Sakit sakaratul maut. Bila tanya, kenapa tak nak hidup?
tu tempat dalam syurga dah ada dah. Nampak dah dalam syurga, takkan nak hidup balik. Ini sebut demikian, orang mukmin. Tapi kenapa ayat ini dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 Allah cerita orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba ditimbul penyesalan. Kenapa dia menyesal? Ulama jawab, kerana ni bulan Rejab. Tak mengambil kesempatan bulan Rejab. Bulan Rejab ni apa dia? Di antara perkara yang besar dalam bulan Rejab yang kita lalui ni, dia tidak meyakini masa depan hidup dengan Islam. Yang ni satu kelemahan yang besar yang sedang berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Benda yang kita kena faham, ramai di kalangan kita ni tak yakin masa depan hidup dengan Islam. Orang kita ni mana yakin? Tak yakin. Tak yakin ni dia banyak guna akal dibandingkan digunakan wahyu dalam hidup mereka. Kat mana kita tak yakin? Saya nak sebut sikit. Kalau ada orang kata, Ustaz, tak yakin apa datang ke surau? Dia datang ke surau pun tak tentu lagi. Tak tentu lagi ramai di kalangan kita. Ramai mana masih mempertikaikan syariat Allah di kalangan kita. Orang kita mana yakin dengan Islam? Tak yakin dalam hidup. Kita tanya, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia tanya balik, ada masa depan ke? Dia tanya. Menghafal Quran ni nak kerja apa nanti? Dia tanya soalan demikian. Dia tanya. Habis tu kita tanya, habis tu hantar anak ke mana? Saya lebih percaya hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Orang kita mana yakin? Ekonomi Islam, yakin? Tak yakin. Mana yakin pun dengan ekonomi Islam? Orang tanya pada dia, kamu nak buat loan ni? Ditanya oleh pegawai bank tanya, nak buat loan ni cara Islamik ke cara konvensional? Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Orang kita mana yakin? Tak yakin pun dengan Islam. Sebab tu bila masuk dalam kubur, Allah cerita dalam surah Al-Kahfi, ada di kalangan umat manusia yang masuk dalam kubur, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Bila dia masuk dalam kubur saja, dia pandang kanan, pandang kiri, pandang belakang, depan, tiba-tiba kosong amalan dia depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Kerana tak yakin dengan Islam. Kat mana kita tak yakin dengan Islam? Dalam hidup kita ni, bukan zaman kita, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan satu peristiwa bulan Rejab, bulan untuk nak memantapkan keyakinan dengan Islam. Macam mana Allah nak suruh mantapkan keyakinan dengan Islam? Allah suruh kita faham terhadap Isra' Mi'raj. Faham Isra' Mi'raj ini besar dalam hidup. Kerana Isra' Mi'raj ini mukjizat yang kedua yang terbesar yang Allah turunkan pada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Al-Quran, Isra' Mi'raj. Kalau Isra' Mi'raj pun kalau Al-Quran pun kita tak faham, Isra' Mi'raj pun kita tak faham, benda apa yang kita boleh faham dalam hidup kita tentang Islam? Isra' Mi'raj, orang kita buat taktik je. Isra' Mi'raj, kebanyakan di kalangan kita demikian. Kenapa kita tak belajar? Orang kita sampai tak memahami tentang Isra' Mi'raj. Tak faham pun benda Isra' Mi'raj. Sehingga kan dia mempertikai balik syariat yang diturunkan oleh Allah melalui Isra' Mi'raj itu sendiri. Contoh apa dia? Orang kita pertikai solat, pertikai tutup aurat. Orang kita pertikai terhadap apa dia yang berlaku dalam Isra' Mi'raj. Zaman Rasulullah sama dah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula cerita tentang Isra' Mi'raj, di saat mana cerita Isra' Mi'raj ini, umat manusia terbahagi pada 3 kelompok. Tuan-tuan baca dalam sejarah demikian. Bila Rasulullah balik daripada Isra' Mi'raj, Rasulullah termenung dekat kawasan Baitullahil Haram. Bila termenung saja di Baitullahil Haram, tiba-tiba lalu Abu Lahab lalu saja. Lalu Abu Lahab tersebut pandang Rasulullah termenung, dia tegur Rasulullah, Muhammad, termenung je pagi-pagi, ada cerita baru ke? Dia tanya. Rasulullah jawab, ya, ada cerita baru. Cerita apa? Semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan, kata Rasulullah. Isra', benda apa Isra'? Benda apa Mi'raj? Rasulullah sebut terus, Isra', aku diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Mi'raj, daripada Masjid Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Kemudian aku balik semula pagi tadi. Abu Lahab tanya balik, kamu pergi bila? Pergi semalam.
Balik pagi tadi. Muhammad, ni cerita sensasi juga ni disebut. Ni cerita ni kalau panggil TV 10, TV 20 mesti glamour punya disebut. Muhammad, gini Muhammad, kamu jangan cerita pada orang. Biar aku pergi panggil orang semua, aku kumpulkan orang, dengar balik cerita daripada kamu. Peliknya ulama-ulama sebut, kenapa yang Rasulullah pagi-pagi lagi bila turun daripada Isra' Mi'raj, di antara orang yang terawal yang Rasulullah cerita tentang Isra' Mi'raj ini, Rasulullah buat kuliah subuh untuk Abu Lahab. Kenapa? Patutnya cerita Isra' Mi'raj ini jangan cerita pada Abu Lahab, cerita pada siapa? Abu Bakar. Yang peliknya, Abu Lahab pula pergi bagi tahu pada Abu Bakar. Bagi tahu pada Abu Bakar, Abu Bakar, kamu tahu tak? Muhammad yang kamu kata Nabi itu, dia mengaku semalam diisrakan, semalam dimi'rajkan. Abu Bakar tanya balik, Rasulullah ni cerita macam mana pada kamu? Katanya, Abu Lahab cerita, Muhammad dia kata, dia diperjalankan daripada Masjidil Haram sampai Masjid Aqsa. Kemudian daripada Masjid Aqsa, dia sampai Sidratul Muntaha. Kemudian diturun balik pagi tadi. Kamu percaya ke Abu Bakar? Abu Bakar jawab, sadaqta ya Rasulullah. Benar apa yang berlaku itu ya Rasulullah. Tengok Abu Bakar, bagaimana penuh keyakinan dengan Islam. Kalau Rasulullah cerita, lebih daripada itu pun aku lebih yakin. Percayanya, nak sebutnya yakin sungguh, Abu Bakar di saat itu. Abu Lahab terduduk, kamu percaya? Kamu percaya? Abu Bakar, marilah. Kamu dengar sendiri daripada mulut dia lah. Kamu dengar sendiri. Pelik kan? Macam tuan-tuan, kalau tuan-tuan dijemput malam ni, siapa yang jemput tuan-tuan ni? Sami Welu misal contoh jemput. Mai malam ni, dengar ceramah Ustaz Ahmad Dasuki, barulah habis pengantungan tauliah. Jom. Kita sebut demikian. Misal contohnya demikian. Kalau kita yang jemput kita ni orang bukan Islam, tak kata pensan kita. Yang dengar. Kemudian nak suruh dengar pula. Nak gambarkan macam mana? Tentu kita tak boleh bayang macam manalah dunia nak terbalik kot itu sebut. Tapi Islam ni bila tanya, para alim ulama ditanya, kenapa ya Rasulullah buat demikian? Rasulullah dah ajar Islam, dia tak mengenali siapa berada di hadapan dia. Islam ni dia tak kenal orang. Jangan kamu ingat, bila kamu ni orang kafir ke, kamu pembesar ke, kamu siapa saja pun, bila suruh Islam, dia tak kenal siapa. Dia kena bagi tahu semua. Tak ada Islam ni dia tunduk pada makhluk. Oh, makhluk kena tunduk pada perintah Allah. Ini kaedah dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar dengan cara demikian. Suruh cerita, Rasulullah cerita. Bila Rasulullah cerita saja, saya tak cadang nak cerita malam ni satu-satu. Kalau tuan-tuan nak dengar balik ni, saya cadangkan, saya ingat dulu, saya kecil-kecil dahulu, bila masuk dalam bulan Rejab ni, satu Rejab, start daripada satu Rejab, tiap-tiap malam ni akan cerita tentang Isra'. Kuliah ni tiap-tiap malam cerita Isra'. 15 hari cerita Isra'. 15 hari yang terakhir cerita Mi'raj. Habis je sebulan sembelih lembu seekor. Sukanya kerana memahami Isra' Mi'raj. Malam ni tak tahu ada lembu ke tak ada lembu kita. Malam ni kalau ada bihun pun satu rahmat dah kita. Nak sebutnya gambaran bagaimana sukanya nak memahami Isra' Mi'raj. Kalau tuan-tuan boleh hidupkan suasana ini balik, seronok kita. Masyarakat kita boleh faham. Ada di Indonesia saya dipahamkan demikian. Masih ada lagi suasana ini. Masuk je bulan Rejab, cerita tentang Isra'. Kemudian habis 15 terakhir, cerita tentang Mi'raj. Masyarakat ini cuba nak fahami. Kenapa nak suruh faham ni? Supaya bila kamu masuk bulan Ramadan nanti, jangan ada orang yang puasa, tapi dia tak tutup aurat. Jangan ada yang dia puasa, tapi dia tak solat. Jangan ada orang yang puasa, tetapi dia buat maksiat. Bila dia faham Isra' Mi'raj, dia tak berani nak buat maksiat. Tak berani. Bila dia faham betul-betul. Tapi punca kita tak faham Isra' Mi'raj. Dia menyebabkan masuk Ramadan, puasa, maghrib tak sembahyang. Orang kita puasa, aurat tak tutup. Ni punca apa? Punca tak faham terhadap Isra' Mi'raj. Supaya apa dia? Supaya nanti jangan ada yang masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba dia tengok kosong amalan dia menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya jangan kosong ni, nak memahami. Bila Rasulullah cerita saja, bila Rasulullah cerita tentang Isra' Mi'raj ini, terbentuk manusia pada 3 kelompok.
Kelompok yang pertama, kafir. Bangun terus. Muhammad, bohong. Cerita kamu. Kazzabta ya Muhammad. Pembohong kamu Muhammad. Mana mungkin peristiwa ini boleh terjadi? Betul ke kamu pergi Masjid Aqsa itu Muhammad? Rasulullah jawab, ya. Kalau betul, kami nak tanya satu soalan. Kalau kamu berjaya jawab ini, memang betul-betul kamu pergilah Muhammad. Rasulullah tanya apa dia? Rasulullah tak tahu. Rasulullah tanya apa dia yang kamu tanya? Betul ke kamu pergi ni Muhammad? Kamu ni macam bohong je. Mana logik? Perjalanan 2 bulan, tiba-tiba hanya memakan masa lebih kurang 1 malam saja untuk sampai di sana. Tak mungkin Muhammad. Katanya mereka tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya balik. Kamu nak tanya, kamu tanya, kemudian aku akan jawab. Nak membuktikan apa dia? Muhammad, kalau betul kamu pergi, aku nak tanya satu soalan. Kami nak tanya satu soalan. Berapa biji tiang yang ada dalam Masjid Aqsa tersebut, wahai Muhammad? Tanya soalan yang Rasulullah tak spot langsung dia panggil. Rasulullah tak sangka langsung soalan yang dia tanya tersebut. Macam saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan biasa ke datang ke seorang ni? Biasa Ustaz. Saya nak tanya sikit soalan. Berapa biji kipas atas kepala tuan-tuan? Tanya soalan tersebut. Ni ramai pula bilang kipas lepas perintah ni. Nak gambarkan, bukan kerja kita datang nak bilang kipas. Tanya soalan yang demikian. Bila Rasulullah ditanya soalan tersebut, Allah terijikan depan Rasulullah. Allah tayangkan balik. Tiang ni berada kat sini. Tiang ni berada kat sini. Tiang ni Rasulullah sebut satu-satu tanpa ada kesalahan dengan kata-kata tersebut. Tergambar mereka. Dia betul. Rasulullah tanya betul tak betul? Betul. Habis itu beriman? Tak beriman. Ni kafir. Orang kafir ni jangan harap dia asyik mencuba kita saja. Dia asyik memprovok kita saja. Padahal dia nak beriman. Dia tak beriman. Orang kafir ni penuh dengan kebencian dan penuh dengan kehasadan dalam jiwa mereka tersebut. Kekufuran jadi demikian. Kumpulan yang kedua, bangun Abu Bakar. Saddaqta ya Rasulullah. Saddaqta ya Rasulullah. Benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah. Ini kumpulan kedua. Sahabat-sahabat yang lain tengok Abu Bakar kata betul, betul, beriman bersama dengan apa yang telah digambarkan oleh Rasulullah tadi. Tapi kumpulan yang ketiga, bila Rasulullah ambil cerita, masing-masing kumpulan yang ketiga ni, paling tu dia kata Muhammad, sebelum daripada ini kami beriman dengan kamu. Mulai daripada sekarang kami keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Tak logik langsung Muhammad. Kami buat parti barulah, senang cerita. Muhammad tak boleh main dah dengan kamu. Dalam keadaan macam ni bahaya dah pada kamu. Kamu ni macam pelik sangat dah. Dia sebut, kami keluar daripada Islam. Bila sebut keluar daripada Islam, terdiam Rasulullah. Senyap ya Rasulullah. Rasulullah senyap. Dia kata Muhammad, kami boleh masuk balik Islam. Kami boleh masuk balik. Dengan syarat, kamu buat 2 perkara Muhammad. Buat 2 perkara, kami masuk balik Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, apa dia 2 perkara yang kamu nak suruh saya buat? Muhammad, yang pertama, kamu angkat kaki kanan kamu sebelah. Angkat kaki kanan kamu sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan dia. Yang kedua Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Angkat Muhammad, dua-dua belah. Tentu tak boleh angkat. Tak boleh angkat dua-dua belah dalam satu masa. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat nak tengok. Terangkat ke tak terangkat? Bila suruh angkat dua-dua belah, tak terangkat. Dia kata logik sikit Muhammad. Logik sikit. Kalau 2 belah kaki pun kamu tak boleh angkat sampai Sidratul Muntaha, macam mana kamu boleh sebut kamu boleh masuk, kamu boleh sampai, kamu boleh naik sampai ke Sidratul Muntaha itu? Tak logik Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar je begitu, Rasulullah tanya balik, kamu nak jelas ke? Ya, tolong jelaskan pada aku tentang Isra Mi'raj. Tolong jelaskan. Rasulullah kata, kalau kamu nak jelas, kamu pergi rumah Sayyidina Umar. Umar akan jelaskan pada kamu. Dia dengar je suruh pergi rumah Sayyidina Umar, dia pergi rumah Sayyidina Umar. Luruh bendul kawan tersebut. Pergi rumah Sayyidina Umar. Sesampai di rumah Sayyidina Umar tanya balik, Rasulullah suruh datang? Ya, Rasulullah suruh datang. Muhammad suruh datang. Dan kamu tolong terangkan padaku tentang Isra Mi'raj. Sayyidina Umar sebut terus, kamu duduk diam-diam kat sini, jangan pergi tempat lain. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia, keluar balik, bawa pedang, pancung terus kepala kawan tersebut.
Bila pancung kepala kawan tersebut, terkejut sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Terkejut sahabat. Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia, Rasulullah suruh tegang kepada dia. Sayyidina Umar jawab, tu pancung kepala tu tegang lah tu. Sayyidina Umar sebut demikian. Sahabat-sahabat tak puas hati. Sahabat-sahabat tak puas hati. Sahabat-sahabat sebut, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia, Rasulullah suruh tegang kepada dia. Tegang kepada dia, ya Umar. Sayyidina Umar tengok sahabat-sahabat tak faham. Sayyidina Umar sebut apa dia? Sahabat-sahabat, kalau Rasulullah tegang pada dia, dia tak faham. Kalau Umar tegang, lagi dia tak faham. Rasulullah tegang pada dia pun dia tak faham. Umar tegang, lagi dia tak faham. Umar tak reti nak tegang kepada orang. Ya Umar reti tegang kepala orang, dia katanya senang. Tegang kepala orang lagi senang dibandingkan daripada terang kepada orang yang memang tak nak kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni Islam tanpa Umarnya. Ulama sebut kita ni Islam bila Umar. Zaman kita ni, kalau ada Sayyidina Umar, ramai kena pancung kepala tak mengerti. Kenapa dia? Mempertikaikan perintah Allah. Islam diajar, kamu jangan pertikai. Kamu jangan pandai-pandai nak pertikai. Sakat mana kekuatan ilmu kamu? Kekuatan ilmu kamu tadi, yang kamu nak pertikai. Kamu nak belajar lain, kamu nak pertikai lain. Sehingga kan kamu tolak syariat. Satu benda yang dilarang dalam Islam. Ada orang ni, dia nak tahu, dia tanya. Kemudian dia tak, dan bila dijelaskan pada dia, dia beriman. Yang tu dia benar dalam syarak. Tapi ada orang yang dia pertikai sampai dia tolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni bahaya. Tuan-tuan kena beza, dipanggil demikian. Islam tidak larang untuk kita nak tanya. Boleh tanya je. Tanya soalan. Selagi mana kita tak faham, kita boleh tanya. Tanya. Tapi jangan tanya sehingga kan kamu jadi keras kepala, sehingga kan kamu lawan syariat Allah Subhanahu Wa Taala pula. Ini kaedah dalam hidup kita. Sebelum kita menghadap depan Allah, Allah suruh selesaikan soalan ini, permasalahan ini. Apa dia? Yang disebut dengan keyakinan dengan Islam. Supaya kita tak menyesal dalam kubur nanti. Yang kedua, lepas pada bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban, Allah suruh kita selesaikan permasalahan kedua dalam hidup yang besar, asas kita yang disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok lusa ni kita masuk dalam 2-3 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Sya'ban bulan ibadah. Bagaimana kita nak suruh selesai masalah ibadah? Kerana ramai di kalangan kita tak selesai masalah ibadah. Allah, dia nak suruh kita selesai masalah ibadah. Allah jadikan 2 program dalam bulan Sya'ban. Program apa dalam bulan Sya'ban yang Allah jadikan nak suruh kita selesai? Yang pertama, peristiwa yang disebut nisfu Sya'ban. Yang kedua, peristiwa yang berlaku dalam bulan Sya'ban ialah pertukaran kiblat yang berlaku dalam bulan Sya'ban. Satu program yang orang Melayu kita sambut. Ada satu lagi program orang Melayu kita tak sambut, tapi orang Arab sambut. Tapi sayangnya orang kita dua-dua program tak sambut-sambut. Ada orang tak sambut langsung. Dua-dua. Peristiwa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban yang tuan-tuan tulis dekat dalam ni, saya tengok tadi ada lebih kurang 14 hari ke 15 hari lagi nak sampai nisfu Sya'ban. 1 Mei. Nisfu Sya'ban ini sendiri. Nisfu Sya'ban ni besar ke tak besar dalam Islam? Besar. Dalam Islam disebut dalam hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis fadail amal. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Imam Qurtubi, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia cerita malam nisfu Sya'ban Allah tentukan tarikh ajal pada seseorang. Malam nisfu Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Allah tentukan rezeki di kalangan kalian. Dalam hadis-hadis ini. Tapi kita tak payah bincang panjang dalam bab ini. Kerana kita bukan terlibat dengan hadis itu, tetapi saya nak sebutnya, di kalangan kita, boleh buat ke tak boleh buat? Siapa nak buat? Siapa yang nak baca doa? Siapa nak buat amalan soleh pada nisfu Sya'ban? Buatlah di kalangan mereka tersebut. Cuma tak terikat. Jangan terikat pada diri kita mesti baca Yasin 3 kali. Mesti pada diri kita je, niat sebegini, sebegitu dan sebagainya. Tak. Rasulullah tak ajar kaifiat. Macam mana untuk kita nak buat? Khusus dipanggil demikian. Siapa nak buat? Dia buat. Nak baca doa, nak wirid, nak sujud, nak apa dia, bersedekah, buatlah pada malam nisfu Sya'ban. Nak sebut je sampai pihak demikian. Kerana disebut dalam hadis fadail a'mal. Tapi satu lagi peristiwa yang besar yang orang Melayu kita tak sambut, tapi orang Arab sambut. Apa dia? Pertukaran kiblat.
Tukaran kiblat ni nak didik. Bila Rasulullah sampai di Madinah, orang-orang Yahudi mengejek Rasulullah. Apalah Muhammad ni semayang menghadap pada kiblat yang sama dengan kami juga. Kenapa dia tak semayang menghadap kepada kiblat yang tersendiri? Rasulullah rasa ada kebenaran. Betul juga Rasulullah sebut. Lalu Rasulullah semayang. Tiap kali mana Rasulullah semayang, Rasulullah mendongak muka ke langit. Dongak muka ke langit. Selama mana? Ada satu riwayat kata selama 6 bulan. Rasulullah berdoa, ya Allah tukarlah kiblat ya Allah. Tukarlah kiblat ya Allah. Kemudian ada satu riwayat kata selama setahun. Setahun Rasulullah berdoa, ya Allah tukarlah kiblat ini ya Allah. Naknya tukar kiblat. Bila berdoa minta tukar kiblat, tengah-tengah Rasulullah semayang dalam bulan Syaban, satu ketika tersebut, bila Rasulullah tengah semayang dalam bulan Syaban ini, semayang zuhur, baru 2 rakaat, tiba-tiba turun ayat Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sesungguhnya Allah melihat wajah kamu terdongak ke langit, mengharapkan ditukarkan kiblat. Mulai pada sekarang Muhammad, tukarlah kiblat kamu menghadap pada Masjidil Haram pula. Bila demikian, Rasulullah berjalan terus. Jalan. Kiblat itu belakang begini. Kemudian Rasulullah berjalan menghadap ke depan ini. Rasulullah menghadap pada ke depan. Bila Rasulullah menghadap ke depan tersebut, menghadap sahabat-sahabat, dia tengok Rasulullah berjalan, sahabat berjalan juga. Saf yang pertama berjalan di belakang, berada di saf belakang Rasulullah. Saf yang kedua berjalan juga, berada saf yang kedua di belakang Rasulullah. Itulah semayang yang pertama dan terakhir boleh berjalan, tuan-tuan. Jangan pula lepas pada ni semayang sambil berjalan juga. Jangan. Orang tanya kenapa? Ambil sunnah bulan Syaban disebut demikian. Jangan. Bila tukar saja, siap semayang, sahabat tanya, kenapa Rasulullah jalan pelik? Ada syariat baru ke? Rasulullah kata, ya, syariat baru. Syariat apa? Rasulullah SAW sebut, doa kita dimustajabkan di sisi Allah, di mana kiblat kita sudah bertukar. Bila sebut kiblat bertukar, tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang ni, ada masjid kiblatain dipanggil. Masjid 2 kiblat. Bila bertukar saja, sebut tukar ni, sahabat-sahabat sujud. Sujud semua. Alhamdulillah. Semua syukur. Alhamdulillah. Doa kita Allah mustajab. Setahun Rasulullah berdoa, baru Allah mustajab. Bila sebut demikian, masing-masing keluar bagi tahu pada orang ramai, kiblat dah tukar. Tulis dalam Facebook masing-masing, senang kita. Tulis dalam Instagram masing-masing, kiblat dah berubah. Suka di kalangan masing-masing. Bila begitu didengari oleh orang-orang kafir, di kalangan orang Yahudi, dia dengar, dia ejek balik. Apalah Muhammad ni tak konsisten langsung. Dia ni sekejap menghadap pada Masjid Al-Aqsa, sekejap menghadap pada Masjidil Haram, kejap lagi kiblat dia ke mana pula? Dia ejek. Rasulullah rasa sedih. Bila Rasulullah rasa sedih, turun ayat Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Bercakap dah di kalangan manusia yang bodoh itu, mengapalah ditukarkan kiblat ini yang asalnya menghadap pada Masjid Al-Aqsa, kemudian diubah pada Masjidil Haram pula. Jawab macam ni, wahai Muhammad, qul lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah sebelah timur dan juga barat. Yahdi man yasha, Allah pilih siapa yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus itu. Bila turun ayat ini, Rasulullah rasa lapang terus. Apa benda yang Allah nak ajar dengan peristiwa pertukaran kiblat ini? Ulama kata ada 3 benda yang besar yang Allah nak ajar. Yang pertama, hidup kita ni, dalam kita beribadah, jangan tinggal daripada berdoa. Doa pada Allah. Nak masuk Ramadan, doa. Nak masuk dalam kubur pun doa juga. Nak masuk Ramadan ni berdoa. Doa. Rasulullah diajar oleh Allah supaya berdoa. Doa ni, ad-doa mukhul ibadah. Doa ni otak pada ibadah. Dalam riwayat yang lain sebut, ad-doa silahul mu'minin. Doa ni senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin. Diajar cara demikian. Nak sebut pada kita ni tentang doa. Rasulullah sendiri, bila dibaca doa, Rasulullah doa macam mana? Terdongak-dongak muka Rasulullah. Terdongak-dongak muka Rasulullah. Lagi lama Rasulullah doa, Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, ibu kita ni dia cerita, bila Rasulullah doa, lagi lama lagi terangkat. Lagi lama tangan dia lagi terangkat, sehingga jatuh dengan jubah Rasulullah ni
nampak ketiak putih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah doa. Doa tu lagi lama lagi angkat, lagi lama lagi terangkat sehingga terdongak-dongak muka Rasulullah. Kita doa lagi lama lagi turun. Lamanya tu imam. Lamanya berdoa. Panjang sangat hajat dia ni. Nak sebutnya lama-lama letak tangan atas paha. Mula bilang cicak berapa ekor cicak malam ni kita. Kita demikian malahnya berdoa. Letak tangan atas paha je. Ramai mana orang kita kan. Kalau dia berdoa tu letak tangan atas paha je. Nak sebut pada Allah. Ya Allah, nak terima, tak nak terima sudah. Jangan malas. Doa ni angkat tangan. Bila kita angkat tangan tu, menunjukkan kesungguhan dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan letak tangan atas paha je, jangan. Jangan nampak malasnya kita, jangan. Yang teruk-teruk lagi tu, bagi salam tu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin terus dia. Doa paling ringkas dalam dunia dia panggil. Orang tanya kenapa doa ringkas sangat? Doa itulah ustaz dulu, kini dan selama-lamanya. Doa yang sama aja. Tak berubah-berubah dalam hidup. Jangan begitu. Dalam kita berdoa ni, biar bersungguh sikit. Jangan takut. Kalau orang repot dengan kita doa, jangan takut. Ni orang berdoa, kemudian kena repot. Repot takut terus kita. Jangan. Dalam kita meminta dengan Allah kan. Bila kita minta dengan Allah, kita mengharapkan dengan Allah. Siapa yang tak puas hati dengan doa, dia berdoa jugalah. Kerana kita ada Allah kan. Segala hajat kita ni, kita berdoa dan minta pada Allah. Ini kaedah dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan kita menangguh dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan suka menangguh. Ibadah ni, tuan-tuan jangan suka tangguh-tangguh. Orang tanya bila nak datang ke seorang. Nanti pencin datanglah. Dah pencin, orang tanya. Dah pencin dah sekarang. Jomlah datang ke seorang. Dia pun jawab balik. Kontrak sambung. Tak datang juga dia. Jangan suka menangguh, jangan suka. Dalam hidup kita ni, jangan menangguh dalam melakukan amal soleh. Hidup kita ni, kerana masa kita ni sedang bergerak, kematian. Kita ni sedang jalan. Tembok mati itu dah ada dah. Kita sedang jalan, sedang bergerak tiap-tiap hari. Kalau kita menangguh, kita akan terlewat dalam kita melaksanakan ibadah pada Allah. Jangan. Kita dah tahu dah kita tak boleh baca Quran. Jangan kita biar, jangan. Dah tahu dah tak boleh baca Quran. Tuan-tuan jangan duduk relax. Orang tanya, tak boleh baca Quran? Tak boleh. Habis kalau mati nanti, tak apa, orang tolong baca, dia jawab. Jangan. Bila kita tahu kita tak boleh baca Quran, cari orang. Bagi tahu pada AJK Surau. Tuan, saya tak boleh baca Quran, tuan. Tolong saya nak mati ni. Saya takut nanti kalau saya mati, dalam keadaan saya tak boleh baca Quran, macam mana saya nak jawab depan Allah nanti? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan pastikan tuan-tuan tak mati-mati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Masuk kubur Syekh 21 tu, tak lepas. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak tahu lepas ke tak lepas? Masuk kubur je, malaikat tanya terus. Quran boleh baca? Quran boleh baca? Tak boleh. WhatsApp boleh, dia jawab. WhatsApp boleh. Dia senang je dia jawab. Quran tak boleh baca. Kenapa tak boleh baca? Tergagak-gagak. Kamu tak ada ustaz ke? Kamu tak ada ustazah ke? Tak boleh. Kita kena boleh baca Quran. Dalam hidup kita ni, usaha juga. Jangan kita ni buat alasan. Kenapa tak boleh baca Quran? Saya tak boleh ustaz, saya benak sikit. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat dulu disebut. Tertelan banyak sangat semut. Bukan semut je, dengan kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh lah dia. Jangan. Dalam hidup kita ni, jangan tangguh. Bila tak boleh baca Quran, datang jumpa dengan AJK Surau. Saya nak sebut AJK Surau ni, jangan berperanan nak tolong orang hidup je. Tolong juga orang nak mati. Iklankan di kalangan AJK, di kalangan masyarakat kita ni. Siapa-siapa yang dia rasa dia nak mati, tolong datang jumpa dengan kami. Tolong datang, bagi tahu. AJK Surau ni, kita kena berperanan apa dia? Senaraikan ahli qaryah kita. Siapa yang dah boleh baca Quran, siapa yang tak boleh baca Quran. Senarai. Sebagaimana senarai, kita nak buat ibadah korban, kita senarai. Orang nak buat jamuan makan, senarai. Orang nak kenduri kahwin, senarai. Senarai juga. Siapa yang dah boleh baca Quran, tolong senarai.
Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong senarai. Jangan malu, jangan malu. Senarai di kalangan kita. Jumpa dengan AJK seorang, tolong masukkan nama saya di kalangan orang tak boleh baca Quran. Tolong bantu saya. Saya takut saya mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK seorang pula, jangan jawab pula, saya pun tak boleh baca juga. Buat malu company je dia panggil. Tuan-tuan jangan jawab demikian. Cuma nak sebutnya, kita ni biar kita saling ba'dukum awliya'u ba', saling kuat menguat di antara satu sama lain. Ini peranan hidup kita. Orang mukmin di kalangan kita. Jangan bertangguh dalam melaksanakan perintah Allah. Kalau Rasulullah nak tangguh, Rasulullah boleh tangguh. Sembahyang asar nanti kita tukarlah kiblat. Tapi Rasulullah diajar, kalau kamu nak masuk dalam kubur, jangan kamu tangguh. Hidup ni jangan suka bertangguh. Bila kita dah diberi peluang oleh Allah rezeki yang banyak, jangan suka bertangguh untuk nak bersedekah. Jangan. Infak di jalan Allah. Lagi umur kita panjang, lagi banyak sedekah kita. Lagi berumur kita, lagi bersedekah. Saya tak cadangkan sedekah mingguan. Saya cadangkan sedekah harian. Tiap-tiap hari ni sedekah. Jangan kita letak, kita ni bersedekah sekali sebulan. Ataupun seminggu sekali. Jangan. Letak dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kita bersedekah. Bila usia kita ni dah sampai peringkat hujung, usia kita ni dah pencen dah. Tak kerja dah. Tiap-tiap hari. Infak di jalan Allah. Mesti ada. Untuk apa dia? Kita buat simpanan untuk bekalan ke syurga terus. Masa ni bukan simpan untuk waktu tua, tidak. Harta bukan disimpan untuk bekalan hari tua. Sayang orang kita, dia terperangkap dengan kata-kata dahulu. Orang tanya simpan untuk apa? Simpan untuk bekalan hari tua. Siapa yang ajar suruh simpan? Siapa yang ajar suruh simpan waktu mana tua? Bila kita tua, tak selesai dah dalam hidup kita. Bila kita tua, baru nak buat rumah besar. Bila kita tua, baru nak beli kenderaan mewah. Bila kita tua, baru kita nak buat benda yang demikian. Tak, Islam tak ajar simpan untuk bekalan hari tua. Ramai mana orang yang simpan hari tua, bila dah tua dah dia pun balik kampung, buat rumah besar. Bila buat rumah besar, nak masuk rumah besar, beli kereta besar. Siap beli kereta besar, nak masuk rumah besar lagi, kahwin isteri besar pula dia. Masuk seminggu, meninggal dunia dia. Meninggal dunia. Bila meninggal dunia dah dapat kereta baru pada isteri baru. Isteri baru pula kahwin dengan suami baru. Petang-petang suami baru bawa kereta kita raun kawasan kubur kita. Kita tengok macam-macam je kereta ni, kita dia raun saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati dia panggil. Sebut demikian. Kena yang ni nanya kita. Sebab tu dalam hidup kita jangan menyimpan untuk hari tua. Tapi menyimpan untuk apa dia? Menyimpan bekalan ke syurga. Ini konsep hidup. Supaya bulan Sya'ban, bulan yang Allah kurniakan pada kita yang kedua ini. Untuk apa dia? Menggerakkan ibadah. Dan yang ketiga, jangan pedulikan orang kata. Jangan peduli orang kata. Dalam syariat agama ni, jangan sibuk. Kan nanti orang kata, Jangan. Kerana bila kita peduli orang kata, akhirnya kita tak buat kerja. Rasulullah, kalau nak menghadap pada Masjid Aqsa pun tak betul, menghadap pada Masjid Haram pun tak betul. Islam dia ajar apa dia? Kamu jangan peduli yang tu. Kamu kena jaga Allah yang kata macam mana. Dalam hidup ni, barulah kamu layak. Bila kamu jaga Allah, ia menyebabkan kamu selamat. Bila kamu masuk dalam kubur nanti, dan kamu selamat. Bila masuk dalam bulan Ramadan nanti, barulah kamu berjaya dalam kamu melaksanakan perintah Allah dalam kehidupan kamu. Tuan-tuan, mudah-mudahan saya jelaskan sikit tentang 2 bulan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Masuk dalam bulan Ramadan nanti, kita jelaskan balik tentang bulan Ramadan. Kalau umur panjang dan Allah jadikan kita ada lagi peluang, dan tauliah ini tak kena tarik. Mudah-mudahan Allah jadikan perjalanan hidup kita ini, Allah jadikan kelangsungan pada kita berterusan. Saya sendiri mengimpikan supaya setiap di kalangan kita ni, bila saya dijemput dalam radio IKIM, tu, masuk dalam radio IKIM untuk kuliah tentang mengizati ini. Mereka tanya pada saya, Ustaz nak buat siri ataupun program apa Ustaz? Saya tanya, saya ganti siapa? Mereka jawab, Ustazah Nur Hafizah Musa. Sebelum daripada ni dia buat program Usrati. Saya kata saya nak buat mau'izati. Mau'izati ni apa dia? Kenapa Ustaz nak mau'izati? Saya nak cerita tentang lepas pada mati nanti apa dia di kalangan masyarakat kita. Kenapa Ustaz nak cerita yang ni? Saya jawab,
saya mengharapkan semua orang Islam di Malaysia ni bila mereka meninggal dunia semuanya masuk dalam syurga Allah SWT. Saya harap sangat tuan-tuan yang berada di Bukit Jelutong ini, bila kita menghadap depan Allah nanti, semua di kalangan kita masuk dalam syurga Allah. Saya takut kalau tuan-tuan meninggal dunia dan kita meninggal dunia ni, tiba-tiba kita tak boleh masuk syurga Allah. Rugilah kita dalam hidup kita. Lalu kita kena berusaha sesungguh-sungguh dalam hidup kita ni, biar kita boleh masuk dalam syurga Allah. Buatlah macam mana cara sekalipun, kita kena pastikan diri kita dengan orang-orang yang saleh, dengan amalan yang saleh, dengan kerja-kerja saleh. Akhirnya bila kita mati, kita tak timbul penyesalan. Bila tanya oleh malaikat nak hidup balik, kita kata tak nak hidup dah, ya Allah. Kenapa dia? Kerana kita dalam keadaan hidup kita betul dengan jalan yang husnul khatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ni kitab terbaru saya keluarkan ialah di mana saya tulis amalan menjelang persiapan kita menjelang kematian. Yang ni yang terbaru kitab saya ni, di mana tuan-tuan tahu dalam kitab ini saya keluarkan balik ilmu-ilmu yang saya belajar dahulu, saya salin balik, saya susun balik. Kalau dekat nak mati, nak buat macam mana? Nak suruh kita masuk dalam syurga Allah. Ada doa-doa khusus yang diajar oleh Rasulullah. Diajar pada Abu Hurairah. Kalau kamu baca doa ni, wahai Abu Hurairah, saat mana kamu sakit, nanti kamu akan terselamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Kalau kamu mati, kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni tuan-tuan kena hafal. Saya cadangkan kitab yang macam ni, dia ada 3 bahagian dalam kitab ini. Satunya cerita tentang MUI pada usia kita umur 40 tahun nak buat amalan apa dia. Pada usia kita bila kita ziarah orang sakit, kita nak buat macam mana? Nak baca apa dia? Kemudian bila kita ni sendiri sakit, kita nak buat bagaimana? Doa yang perlu bagaimana? Yang ni kitab ni saya keluarkan dengan tujuan nak suruh kita dapat masuk dalam syurga Allah, dan mudah-mudahan kita selamat dipanggil demikian. Tuan-tuan ambillah dapatkan kitab ini kat belakang nantilah insya-Allah. Di mana kalau tuan-tuan ada peluang bagi hadiah pada mak ayah kita, bagi hadiah kepada adik-beradik kita, pada mereka tersebut. Bila tuan-tuan ziarah keluarga-keluarga kita ni, bila ziarah keluarga kita yang sakit dan sebagainya, bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Lebih baik dia panggil demikian. Kita bagi hadiah macam ni, dia tengok je kitab ni, dia fahamlah maknanya mati dah tu senang kita ni. Kita nak sebut tak tergamak sangat. Jadi kita bagi hadiah-hadiah macam ni, supaya dia jadi kekuatan pada mereka tersebut bila nak menghadapi saat-saat yang getir menjelang kematian itu. Saya baru ni saya buat kursus khusus tentang yang ni di section 7. Bila kita buat kursus tersebut, yang datang tu seramai dalam pendaftaran tu 1,500 orang. Tapi bila pagi tersebut buka je datang hampir 2,500 orang datang. Sebutnya gambaran bagaimana orang kita beria nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tak tahu jalan macam mana nak masuk dalam syurga Allah. Kitab ni saya karang ni untuk belum daripada ni saya karang kitab ni malam pertama di Barzah. Kemudian saya karang juga kitab yang kedua, Teman di Barzah. Kemudian saya karang kitab yang ketiga, Khabar daripada Barzah. Saya karang kitab ni dengan tujuannya untuk nak jadi dana pada sekolah saya. Saya bangunkan sekolah di Seksyen 8, Sekolah Mak Hafiz di sana, di mana asalnya pelajar. Tempat tersebut orang Kristian nak bayar sebanyak lebih kurang 5 juta ringgit. Saya pergi berjumpa dengan tempat owner tersebut, saya kata jangan jual pada orang Kristian. Saya nak bayar, saya sebut. Saya nak buat sekolah tahfiz di sini. Saya bayar sebanyak 2 juta ringgit. Alhamdulillah saya bangunkan di Shah Alam, kemudian saya bangunkan di Kelantan, saya bangunkan di Pahang, saya bangunkan sekolah Mak Tahfiz saya di selatan Thailand. Kemudian dan juga di Pulau Langkawi. Kalau tuan-tuan ada peluang nak pergi Pulau Langkawi, tuan-tuan datang ziarahlah ke sekolah tahfiz saya tersebut. Saya bangunkan tersebut. Saya ambil anak-anak yatim, kita bela mereka, kita tanggung mereka belajar. Seorang tu kita bayar, kita tanggung sebanyak RM3,500 seorang setahun untuk pembiayaan pengajian mereka tersebut. Alhamdulillah, pelajar-pelajar yang menghafal Quran, ramai dah yang lahir. Mereka menghafal Quran. Mudah-mudahan mereka bantu pada kita waktu mana kita tiada nanti. Kat belakang kitab ni ada nombor akaun untuk sekolah saya. Kalau tuan-tuan rasa niat nak bantu sama, kerana sebulan-sebulan kosnya lebih kurang hampir 250,000 sebulan membiayai mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Salah satu cara saya karang kitab ni lah. Kat belakang ni saya letakkan nombor akaun.
Faham sendirilah maknanya demikian. Nombor akaun ni, kalau tuan-tuan ada niat nak tolong untuk arwah ayah, arwah mak kita, pergi ke bank tersebut, berdiri dekat mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang saja. nak infak ke tak nak infak dan sebagainya. Mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan lah pada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana bi syahri Rajab wa barik lana bi syahri Sya'ban wa ballighna bi syahri Ramadan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaltal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimas salah ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tak payahlah terjemah doa ni. Nanti ada orang yang repot pula tak kena.